Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Semalam, kedua-dua mata wang Eropah dan Pound British cuba mendapatkan nilai tetapi gagal. Pada separuh kedua hari ini, aset berisiko menghadapi penjualan yang besar setelah mendapat tekanan daripada kenyataan Andrew Bailey. Governor Bank of England menolak untuk melanjutkan campur tangan pasaran bond kecemasan Bank Pusat yang dilancarkan pada 26 September sambil menambah bahawa program sokongan akan berakhir pada 14 Oktober seperti yang dirancang. Akibatnya, ucapannya menjejaskan pound sterling dan menghadkan potensi kenaikan euro. Dalam pada itu, permintaan terhadap dolar Amerika Syarikat kekal tinggi menjelang pengumuman statistik penting. Untuk peringatan, Amerika Syarikat bersedia untuk melaporkan data mengenai harga pengeluar hari ini dan harga pengguna esok. Saya meragui bahawa aset berisiko akan mendapat momentum peningkatan yang kukuh. Lagipun, inflasi Amerika Syarikat dijangka meningkat yang akan memaksa Fed untuk terus berpegang dengan kenaikan kadar faedah yang agresif dan memastikannya dinaikkan sepanjang tahun akan datang. Kalender makroekonomi hari ini termasuk sekumpulan laporan dari UK seperti KDNK dan pengeluaran perindustrian. Ekonomi Britain tidak mungkin berkembang di mana ia menimbulkan persoalan terutamanya di ketika dasar monetary yang dijalankan oleh Bank of England. Kemungkinan besar ini akan melemahkan keyakinan pelabur dan membebankan pound sterling. Selain itu, pengeluaran perindustrian dijangka merosot sebanyak 0.2% pada bulan Ogos. Pada masa yang sama, pengeluaran pembuatan diramalkan meningkat sebanyak 0.2% yang sama yang mungkin menyokong mata wang negara tersebut. Defisit perdagangan Britain dijangka meningkat. Secara umum, statistik dijangka suram. Oleh itu, prospek jangka pertengahan untuk pound British agak suram. Bagi laporan dari kawasan Euro, pedagang mungkin akan memberikan perhatian terhadap pengeluaran perindustrian. Pakar ekonomi meramalkan peningkatan sebanyak 0.6% pada bulan Ogos. Walau bagaimanapun, data ini tidak akan dapat menyokong euro. Tumpuan peserta pasaran adalah pada harga pengeluar Amerika Syarikat. Penganalisis menjangkakan penunjuk akan meningkat sebanyak 0.2%. Jika bacaan melebihi anggaran konsensus, ini mungkin akan memberi kepada peralihan dasar Fed. Selain itu, perhatian khusus harus diberikan terhadap ucapan Presiden ECB Christine Lagarde dan ahli Fed serta minit mesyuarat FOMC yang terkini. Walau bagaimanapun, pengawal sedia tidak akan mengatakan sesuatu yang baharu sekaligus mengesahkan hasratnya untuk menaikkan kadar faedah lagi. Dengan latar belakang ini, dolar Amerika Syarikat mungkin akan meningkat. Sekarang mari kita lihat carta dagangan euro US dollar 1 jam. Dari sudut pandangan teknikal, sebut harga kekal dalam julat. Penjualan akan relevan di false breakout iaitu di 0.9731 dan 0.9774 atau di rebound di 0.9809 dan 0.9841. Jika kenaikan harga berjaya melindungi 0.9684, false breakout di aras ini akan mencipta isyarat beli. Jika harga menembusi di atas 0.9731 dan mengujinya dari atas ke bawah, jumlah pembelian akan meningkat. Ini akan menghasilkan pembetulan sehingga 0.9774 dan mungkin sehingga 0.9810. Jika aktiviti dagangan di 0.9684 lemah dan harga tetap di bawahnya, mata wang Eropah akan meluncur sehingga 0.9638 dan 0.9592. Bercakap tentang mata wang British, kenyataan pegawai Bank of England mungkin akan mencetuskan turun naik yang meningkat. Saya fikir tidak berbaloi untuk mempertaruhkan pound sterling yang sedang meningkat nilainya. False breakout di 1.1002 akan mencipta isyarat jual. Jika harga tetap di bawah 1.0935, kecenderungan untuk penjualan akan meningkat lagi. Dalam keadaan ini, pound British berkemungkinan besar akan menurun sehingga 1.0876 dan 1.0800. Pada tahap 1.0800 saya cadangkan untuk melakukan pembelian dan ia bergantung pada pembetulan intraday 40 sehingga 50 pips. Pembelian di 1.0935 dan 1.0876 boleh dipertimbangkan hanya sekiranya berlaku false breakout. Jika harga bersatu di atas 1.1002 menjelang tengah hari berikutan data makroekonomi yang cukup optimistik,
pound sterling akan mempunyai peluang untuk pulih sehingga 1.1063. Walau bagaimanapun, cara terbaik untuk membuat keuntungan adalah dengan membuat penjualan di tengah-tengah false breakout di 1.1117 dan 1.1175. Penjualan di rebound boleh dibuka hanya di 1.1215 dan 1.1255 dengan tujuan untuk membuat pembetulan intraday 35 sehingga ke 40 pips. Sekian video analisis dari saya, Hafiz Omar.